Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video saya kali ini, saya nak ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram ketika memancing di tepi pantai, dan kisah kedua adalah kisah seram bunian di Sumatera. Kisah pertama ni dialami oleh Sabri, nama samaran. Sabri ni dia tinggal di Sarawak, dan kejadian seram ni berlaku dekat Taman Selera Dolok. Cerita ni berlaku pada tahun 2000, sekitar tahun 2007 ataupun 2008, macam itulah anggaran dia lah. Dan masa kejadian ni berlaku, Sabri ni dia masih lagi bujang. Sabri ni dia adalah seorang yang sangat suka memancing. Hobi dia lah memancing ni daripada dia kecil sampailah sekarang. Dia masih lagi minat memancing dan jadi hobi dia lah sejak sekian lama. Macam-macam teknik memancing, teknik menangkap ikan, semua dia try. Asalkan boleh tangkap ikan. Tempat pun dia tak kisah kat mana, dekat kolam ke, dekat tasik ke, sungai, laut, pantai, semua. Dia asalkan boleh tangkap ikan je, dia try. Jadi pada satu petang ni, Sabri masa tu dia bujang. Bila dah habis kerja tu, macam biasa, dia akan keluarkan joran dia dan pergi ke tempat menangkap ikan yang dia pilih pada setiap hari lah. Tak sama tempat dia pergi setiap hari, tapi hari kejadian tu berlaku, dia pergi ke Taman Selera Dolok. Dia cakap tempat tu dekat dengan kawasan penghadang ombak. Maknanya tepi pantai lah. Tapi saya tak pasti si Sabri ni macam mana sebenarnya. Sama ada dia pergi ke tempat kerja dalam keadaan joran dah memang tersedia dengan dia, ataupun dia balik kerja tu dia singgah kat rumah dia dulu, lepas tu ambil kelengkapan memancing, lepas tu barulah dia pergi ke tempat memancing. Saya rasa dia balik rumah dulu. Mungkin dia pergi dengan kereta ke apa kan, kerja. Balik rumah barulah dia naik motor. Sebab dia cakap dia pergi kat Taman Selera tu naik motor. Dia bawa pancing dia, bawa kelengkapan memancing. Jadi pada petang kejadian tu, Sabri dia memilih pot memancing dia di Taman Selera. Nama tempat tu Taman Selera. Tempat tu adalah pantai, tepi pantai. Sabri pilih kawasan tepi pantai tu sebab dia tengok cuaca elok dan dia jangka hari ni paras air dekat pantai tu sesuai untuk memancing lah. Saya tak tahu sangat pasal memancing ni, tapi katanya Sabri macam tu lah. Dia kena tengok juga time yang sesuai. Bila dah siap alatan memancing semua, Sabri ni pun dia bergerak lah ke Taman Selera tu, menaiki motor. Dan pada hari tu dia pergi seorang diri saja. Sabri ni selalunya ada juga pergi dengan kawan, terutama kalau malam hari. Tapi masa tu dia just nak pergi santai sajalah. Lepas kerja dia nak hilangkan stres dia, maknanya dia nak memancing sekejap je. Biasanya dia pergi dalam pukul 6, 6.30 macam tu. Lepas matahari tenggelam, pukul 7 lebih tu dia balik. Macam tu je lah. Jadi dia pergi seorang aja hari tu. Bila sampai dekat Taman Selera tu, Sabri ni dia ternampak ada dua orang lelaki tengah memancing dekat hujung kawasan yang batu besar tu. Jadi Sabri dia tersenyum lah. Dia cakap, oh ada geng lain rupanya. Lepas tu dia pun pergi ke arah bertentangan lah. Dia cari pot dia sendiri dan dia siap-siapkan alatan nak mula memancing. Masa tu Sabri ni dia nampak, dia tengok, dia perhatikan keliling dan dia nampak air dekat tepi pantai tu mulai naik, air pasang. Jadi dia pun tersenyum lah. Dia cakap, betul lah timing aku, sebab masa ni sesuai sangat nak memancing. Lepas tu dia pun siapkan lah umpan, semua joran dia tu, dan dia pun mula memancing. Bila dia dah mula memancing tu, dah baling umpan dia semua, tak sampai beberapa minit dah mengena. Umpan dia dah mengena. Maknanya dah ada ikan makan lah dia punya umpan tu. Tapi dia nak try tarik tu, terlepas. Tapi itulah, nak memancing ni kena sabar kan. Jadi Sabri ni dia fikir tak apalah. Dia pun cubalah lagi. Dia cuba kat arah arah yang sama. Dia baling umpan dia dekat arah yang sama.
Mengena lagi. Tak tunggu lama, mengena lagi umpan dia tu. Kali ni menjadi. Dia pun dapatlah hasil dia. Dia dapat seekor ikan siakap merah yang bersaiz sederhana besar. Dalam keadaan dia happy, dia leka dapat ikan tu, adalah 2 orang lelaki ni yang dia nampak tadi tengah mengair dekat kawasan batu besar tu. Melintas dekat tepi dia sambil tegur lah. Bro, dia cakap, macam mana? Dapat berapa ekor? Lepas tu si Sabri ni jawab lah, baru mula ni, dia cakap, baru dapat seekor. Lepas tu Sabri ni tanyalah brother 2 orang tu, macam mana bang? Dia cakap, dapat banyak ke? Lepas tu yang 2 orang ni sekadar gelengkan kepala macam tu lah, senyum je. Lepas tu tak apalah kan. Jadi 2 orang tu pun berlalulah pergi. Sabri ni pun dia teruskanlah memancing sampailah matahari terbenam. Jadi pada masa tu biasanya Sabri ni dia dah beransur-ansur nak balik dah. Tapi pada hari tu dia jadi macam apa? Seronok. Dia rasa seronok memancing. Dia tak nak berhenti lagi. Dia teringat tempat yang 2 orang berada tadi tu memancing dekat kawasan batu besar dekat ujung tu. Dia bercadang nak pergi ke sana. Tapi Sabri dia terkejut sebab dia tengok dekat batu tu ada lagi 2 orang. Sedangkan dekat situ kalau nak menuju dekat kawasan batu tu kena lalu dekat jalan Sabri masuk tadi. Dia one way lah. Satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Maknanya jalan yang sama je lah, one way. Nak keluar pun jalan tu, nak masuk pun jalan tu. Dia tak perasan tadi 2 orang yang lain ni pergi ke arah batu tu selepas 2 orang tadi dah berlalu pergilah. Tapi Sabri ni fikir mungkin dia terlepas pandang, dia syok sangat kan memancing, mungkin dia tak perasan. Jadi tak apalah. Dan Sabri pun mulalah melangkah, dah ambil barang dia semua, melangkah nak pergi ke arah batu tu. Tapi masa dalam perjalanan nak menuju ke arah kawasan batu yang ada 2 orang tu, ada satu benda yang pelik berlaku pada Sabri. Sabri seolah-olah berjalan di tempat yang sama, berjalan setempat, macam orang jalan atas treadmill macam mana. Dia rasa macam jarak dia dengan kawasan berbatu tu tak menjadi makin dekat. Jaraknya sama je. Jadi Sabri dah rasa pelik dah masa tu. Apa dah jadi ni? Tapi dia tak berfikir pelik. Dia pun teruskan lagi jalan. Lepas tu barulah dia rasa dia tu bergerak. Maknanya dia menghampiri batu tu. Bila jadi macam tu, pandangan Sabri makin lama makin jelas. Pandangan dia tengok ke arah kawasan batu tu dan juga 2 orang tu makin jelas. Tapi masa ni lah Sabri ni dia sekali lagi terkejut sebab orang yang 2 orang tu rupanya bukan tengah memancing atas batu. Dia seolah-olah macam terapung dekat atas air. Dan pada masa tu lah salah seorang daripada lembaga tu yang berdua tu, salah seorangnya berpaling dan tengok ke arah Sabri. Masa tu dalam keadaan sama-sama senja tu, Sabri ni terlihat satu benda yang tak ada wajah. Dia tak ada wajah. Muka dia tu, mulut tak ada, hidung tak ada. Yang ada cuma 2 biji mata. Dan mata tu Sabri cakap bukan mata manusia. Dia tak nampak mata tu macam mata manusia. Sabri punyalah terkejut sampai joran dekat tangan dia yang dia tengah pegang tu terlepas. Mula-mula Sabri ni dia macam tak boleh nak bergerak sebab dia terlalu terkejut. Tapi dia masih lagi ingat ayat-ayat Quran. Ada juga surah-surah yang dia hafal dan dia pembaca ayat-ayat Quran tu. Masa tu dia beranikan diri. Dia ambil balik joran dia yang jatuh tu dan dia segera berundur. Dia dah tak pandang belakang dah. Dia berlari, bawa barang-barang dia pergi kat motor. Bila dah sampai dekat motor, barulah dia tengok balik ke tempat tadi. Tempat yang dia nampak ada orang terapung atas air dan orang tu yang pandang dekat dia tu. Bila dia tengok dekat tempat tu, tak ada siapa-siapa pun. Dia seorang diri je kat sana. Nampaknya 2 lembaga tadi dah menghilang. Sabri pun hidupkan motosikal dia dan terus tinggalkan kawasan tu balik ke rumah. Dan dia memang dah tak pergi kerja lah 2-3 hari jugalah MC. Sebab dia terkejut, demam terkejut.
Cerita kedua dialami oleh seorang lelaki yang bernama Yahya. Cerita ni sebenarnya diceritakan oleh cucu pada Yahya. Sebab cucu arwah Yahya ni dia sampaikan cerita ni. Dia cakap pengalaman datuk dia, arwah datuk dia, dan cerita ni dah berlaku lama, 1970-an. Masa tu atuk dia bekerja di sebuah ladang di Sumatera, Indonesia. Dan ladang tu terletak di selatan Tasik Toba. Dan kawasan tu adalah kawasan yang jenis yang berbukit-bukit lah. Nama Yahya ni adalah nama samaran sajalah, saya nak mudahkan penceritaan. Yahya ni adalah orang Malaysia dan dia berpindah kat sana sebab mungkin naik pangkat. Jadi masa dia pindah kat sana, dia bertugas kat sana, dia adalah salah seorang eksekutif, pegawai eksekutif dekat sana lah. Dekat sana, kalau eksekutif, dia sediakan rumah. Seorang eksekutif sebiji rumah. Dan rumahnya dibina atas kawasan bukit yang rendah lah. Tak adalah tinggi sangat bukitnya. Cuma jarak antara rumah eksekutif ni agak jauh dan agak terasing. Jadi saya bagi gambaran sedikit macam mana persekitaran rumah tu. Di hadapan rumah tu ada beberapa deret pokok sawit. Kan rumah Yahya ni atas bukit yang rendah. Dekat atas bukit yang sama ada deretan pokok sawit, beberapa deret pokok sawit. Lepas tu ada curam turun ke bawah. Dekat kawasan curam ni tak boleh nak tanam sawit. Jadi pihak ladang dia cuma biarkan sajalah. Macam kawasan tu semak lah, kawasan curam tu. Lepas tu dekat bawah curam dia ada satu lembah. Lembah yang agak luas lah. Lembah tu dipenuhi dengan pokok-pokok besar. Dia macam hutan lah, macam hutan kecil macam tu. Lepas tu barulah ada bukit balik, kawasan bukit balik. Dekat kawasan bukit yang selepas pada lembah tu ditanam pokok-pokok getah. Jadi Yahya pada waktu tu dia baru saja pindah ke Sumatera, Indonesia tu. Jadi dia berkomunikasi pun tak berapa mahir lagi bahasa Indonesia. Jadi lepas waktu kerja, Yahya ni dia banyak menghabiskan masa dekat rumah sajalah. Dia banyak study bahasa Indonesia untuk buatkan dia lebih mahir, senang dia nak bekerja kan. Dan katanya cucu pada Yahya ni, dulu datuk dia tinggal kat sana tak ada hiburan. Yang ada pun cuma TV aja, tu pun lain tak berapa elok. Macam saluran dia pun tak berapa elok. Jadi tak ada hiburan sangat lah dekat sana. Macam itulah keadaan ladang dekat sana. Pada minggu pertama Yahya tinggal dekat sana, bertugas dekat sana, Yahya ni ada terperasan satu benda yang agak pelik berlaku dekat kawasan rumah dia itulah. Pada setiap hari Rabu pukul 6.30 petang, dia akan terdengar bunyi gendang, macam ada orang main gendang. Dekat-dekat dengan kawasan rumah ni. Jadi dia pun petang-petang ada jugalah pergi round, pergi tengok kokok lah ada. Hari Rabu lah. Hari Rabu bila dengar bunyi macam tu, si Yahya ni dia ada jugalah pergi round kan, naik motor dia. Pergi tengok ada pesta ke, ada majlis apa-apa ke. Tapi dia tak pernah nampak siapa-siapa pun buat majlis macam tu. Dan bunyi tu biasanya, bunyi yang selalu bunyi hari Rabu, petang Rabu 6.30 petang tu, selalunya bunyi gendang tu akan berlarutan selama setengah jam dan paling lama pun sampai sejam. Barulah bunyi tu berhenti. Dan kalau dia berhenti, dia berhenti secara mendadak. Jadi Yahya, dia syak bunyi tu bukan datang daripada kawasan penempatan dekat situ. Maknanya bukan di kawasan kampung, bukan di kawasan rumah pekerja. Bila dia dengar betul-betul, bunyi tu seolah-olah datang daripada kawasan lembah. Jadi Yahya, dia ada jugalah siasat sikit-sikit. Dia tanya penduduk dekat situ, penduduk setempat lah dekat situ. Dia tanya, ada tak majlis apa-apa hari Rabu pukul 6.30 petang setiap hari. Jadi kebanyakan penduduk hanya sekadar menggelengkan kepala macam dia buat macam ni lah. Dia cakap tak tahulah, macam tu je lah. Tapi bila Yahya ni fikir balik respon penduduk kampung apabila ditanya, penduduk setempat situ bila ditanya, mungkin dia tersalah tanya. Yahya ni fikir mungkin dia ni tanya tu mungkin tak sopan agaknya, ataupun pertanyaan tu tak patut ditanya dekat kawasan tu. Jadi Yahya
Tak, lepas pada tu dia tak tanya dah. Jadi masa pun berlalu. Si Yahya ni pun makin hari makin rasa ingin tahu dia tu mendalam. Dia pun dah makin kenal dengan ladang tu. Jadi dia tahu dekat mana ada penempatan manusia, dekat mana ada rumah orang, dekat mana yang tak ada rumah orang. Jadi perasaan ingin tahu dia tu makin mendalam. Dan dia memang yakin bunyi tu datang memang daripada kawasan lembah tu, ataupun kawasan bukit yang seberang daripada lembah tu. Jadi selepas beberapa bulan bekerja dekat sana, si Yahya ni pun dia dah mula rapat dengan penduduk sekitar tu, dengan pekerja bawahan dia, lepas tu dengan pembantu kerja dia lah. Dia dah makin rapat dan dia dah makin mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi Yahya pun dia mencuba sekali lagi, dia tanya sekali lagi soalan yang sama macam dulu. Tapi kali ni dia tak tanya kepada penduduk setempat situ, dia tanya kepada pekerja bawahan dia. Kamu tahu tak apa-apa pasal bunyi gendang hari Rabu pukul 6.30 petang setiap hari? Pekerja dia cuma senyum dan pekerja dia jawab. Dia jawab dalam keadaan suara yang perlahan macam berbisik lah. Itu orang bunian, dia cakap. Pada waktu tu Yahya dia macam kurang jelas lagi apa maksud pekerja bawahan dia tu. Tapi dia tak nak lah nampak macam tak tahu apa sangat kan. Dia just jawab macam tu je lah. Oh ya ke, dia jawab macam tu je lah. Tapi Yahya ni dia bertanya pula pada pembantu kerja dia yang rapat dengan dia lah, pembantu dia. Di waktu yang lain lah, masa dia orang berdua saja, dia tanyalah pembantu dia ni pula, tanya, kamu tahu tak apa-apa pasal bunian dekat kawasan ni? Jadi pembantu Yahya ni pun ceritalah dekat dia, memang dekat sini ada banyak kisah pasal bunian, dia cakap. Jadi pembantu Yahya ni ceritakanlah apa tu bunian dan apa kisah yang pernah berlaku dekat kawasan tu. Katanya pembantu Yahya, bunian ni adalah orang yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Hanya mereka yang terpilih saja yang boleh tengok golongan bunian ni. Dan mereka ni bukan daripada golongan manusia. Dia golongan makhluk halus. Pembantu Yahya ni juga ada cakap, dia punya komuniti bunian ni dia macam manusia juga. Dia ada kampung dia ada penempatan dia, dan dia suka tinggal hampir dengan penempatan manusia. Dan bunian ni juga pernah, kalau macam orang yang dipilih tu untuk berkomunikasi dengan dia, untuk lihat dia boleh beramah mesra dengan orang tu. Dan ada juga beberapa kes, ada lelaki dari golongan manusia yang berkahwin dengan perempuan daripada golongan bunian ni. Dan lelaki yang terpilih tu, dia diterima masuk ke dalam masyarakat bunian. Jadi tapi apabila lelaki manusia tu diterima masuk ke masyarakat bunian, manusia lain dah tak boleh nampak lelaki tu lagi dengan mata, dah tak boleh nampak. Seolah-olah lelaki yang terpilih tu jadi bunian juga. Macam tu lah. Pembantu Yahya tu juga ada ceritakan satu kisah kejadian tu. Ada satu hari tu, seorang lelaki ni yang dah berusia lah, dia ada buat satu majlis macam kenduri kesyukuran. Dia buat kenduri makan-makan macam tu lah. Dan dia nak buat tu, masa tu pinggan mangkuk dia tak cukup untuk bagi makan dekat tetamu lah. Jadi dengar ceritanya, lelaki tu yang dah berumur tu, dia pergi pinjam pinggan mangkuk daripada bunian. Dia pinjam pinggan mangkuk daripada bunian, dan bunian bagi pinjam pinggan mangkuk, tapi dengan bersyarat lah, jangan ada pinggan mangkuk, jangan ada satu pun pinggan mangkuk yang pecah. Itu syarat dia. Ada juga kes macam tu. Sebab katanya pembantu Yahya memang ada yang terpilih, dan mereka berurusan dengan manusia. Jadi ada satu hari tu, Yahya dia berpakat dengan pembantu dia dan pekerja bawahan dia 2 orang. Jadi 4 orang lah. Dia orang ni sama-sama ingin tahu bunyi gendang tu. Sebab bila Yahya ajak yang 3 orang ni datang ke rumah dia hari Rabu 6.30 petang, memang semua orang dengar bunyi gendang tu. Dan mereka berempat ni nak confirmkan, nak pastikan bunyi gendang tu betul ke daripada bunian, ataupun memang ada orang yang berpesta dekat kawasan lembah ataupun kawasan bukit di seberang lembah tu.
Jadi dia orang ni pun satu hari tu dia orang memang nekat nak pergilah. Dia orang dengar aje pukul 6.30 tu dia orang dengar, dia orang terus pergi. Tapi masa tu kelengkapan dah siap semualah, lampu suluh, parang panjang semualah, dia orang pergilah. Dia orang turun ke kawasan lembah tu, ikut cerun tu turun sampai ke lembah, cari dalam lembah memang tak ada kesan seorang pun dekat dalam tu. Lepas tu dia orang pergilah seberang pada lembah tu, ke kawasan bukit yang ada getah tu. Masa dia orang duk sibuk mencari tu, bunyi tu dekat aje. Bunyi tu ada lagi, masih lagi ada. Cuma mata dia orang yang tak nampak. Dia orang pergi sampai kat dah lepas daripada lembah tu dah naik bukit getah tu dah, tapi tak nampak siapa-siapa pun. Masa tu hari dah makin gelap, matahari dah nak tenggelam, dan dia orang buat keputusan nak balik. Dia orang balik sajalah. Bila dah sampai dekat rumah Yahya ni balik, dia orang macam give up lah. Dia orang anggap betul lah benda ni yang main gendang tu memang bukan manusia, dan benda ni kalau kita cari pun, kalau dah ditakdirkan mata tak nampak, memang tak nampak juga, walaupun benda tu sebenarnya ada depan mata. Setakat itu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua berpuas hati dan terhibur. Bagi penonton yang nak kongsi kisah seram dengan saya, boleh kongsikan ke alamat, boleh hantar ke alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Jangan takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang.